Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita sambung tajuk yang kedua dalam bab 2 iaitu 3.2 pencemaran alam sekitar. Okey, apa yang dimaksudkan pencemaran alam sekitar? Pencemaran alam sekitar adalah merupakan perubahan ciri fizikal, kimia atau biologi yang tidak dikehendaki dalam komponen alam sekitar iaitu udara, air dan tanah. Pencemaran alam sekitar menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada semua hidupan. Pencemaran alam sekitar juga menyebabkan isu alam sekitar seperti banjir kilat. Ada 4 jenis pencemaran alam sekitar, iaitu yang pertama adalah pencemaran udara, yang kedua pencemaran tanah, yang ketiga pencemaran terma dan yang keempat adalah pencemaran air. Kita tengok dulu yang pertama iaitu pencemaran udara. Apakah punca berlakunya pencemaran udara? Pencemaran udara berlaku akibat daripada pembakaran bahan api fosil dan biojisim, gas exhaust daripada automobil, perebutan bahan dan sisa organik yang membebaskan gas rumah hijau dan pelbagai jenis gas toksik seperti sulfur dioksida ke dalam udara. Okey, punca yang kedua adalah pencemaran udara semula jadi berlaku akibat daripada letusan gunung berapi, pembakaran hutan yang menyebabkan ribut debu dan sisa organik yang mereput. Okey, yang ketiga adalah disebabkan oleh buatan manusia di mana gas exhaust daripada alat atau kenderaan bermotor, relau bagas, stesen janakuasa terma dan industri serta tapak pelupusan sampah. Okey, itu adalah 3 punca pencemaran udara. Seterusnya adalah pencemaran air. Apakah punca-punca pencemaran air? Okey, punca yang pertama adalah daripada sisa, iaitu daripada air sisa, sisa domestik seperti deterjen dan kumbahan, sisa pepejal seperti sampah sarap, dan seterusnya adalah bahan buangan industri seperti gris. Okey, yang kedua adalah bahan kimia yang digunakan dalam pertanian seperti baja kimia dan racun perosak. Dan yang ketiga adalah akibat daripada tumpahan minyak. Pencemaran tanah. Punca pencemaran tanah adalah yang pertama disebabkan oleh penggunaan baja dan racun serangga yang berlebihan, pengurusan sisa pepejal yang kurang sesuai, hujan asid yang boleh meningkatkan keasidan tanah, sisa nuklear dan sisa elektronik. Pencemaran terma pula adalah disebabkan oleh penyahhutanan ataupun penebangan hutan, aktiviti daripada perindustrian serta pembakaran bahan api dalam kenderaan atau mesin. Okay, itu adalah merupakan punca-punca bagi setiap jenis pencemaran. Okey, seterusnya bagaimana kita nak mengukur tahap pencemaran air dan tahap pencemaran udara. Untuk mengukur tahap pencemaran udara adalah dengan menggunakan indeks pencemaran udara ataupun kita panggil dia IPU yang merupakan parameter pencemaran udara yang diukur untuk menentukan tahap pencemaran udara. Manakala untuk mengukur tahap pencemaran air adalah dengan menggunakan BOD atau Biochemical Oxygen Demand yang merupakan parameter untuk pencemaran air yang diukur untuk
menentukan tahap pencemaran air. Eutrofikasi ialah merupakan respons ekosistem terhadap penambahan ion fosfat dan ion nitrat daripada deterjen, baja dan sampah ke dalam suatu ekosistem. Pertumbuhan alga yang pesat dalam air yang mengandungi bekalan ion nitrat yang berlebihan adalah satu contoh eutrofikasi. Kesan negatif daripada eutrofikasi adalah termasuklah pengurangan kandungan oksigen dalam air yang boleh menyebabkan kematian haiwan dan tumbuhan akuatik. Okey, kamu boleh tengok dalam rajah kat sebelah ni yang berwarna hijau, nampak kolam tu dia ada alga tumbuh di bahagian permukaan air tu. Itu adalah disebabkan oleh dalam air kolam tu dia mengandungi bekalan ion nitrat yang berlebihan. Bila ion nitrat berlebihan, dia akan menggalakkan pertumbuhan alga. Bila alga tumbuh dengan pesat, dia akan menutup permukaan kolam dan menyekat penyerapan oksigen daripada atmosfera ke dalam kolam. BOD atau Biochemical Oxygen Demand ialah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria untuk menguraikan bahan organik di dalam sesuatu sumber air. Semakin tinggi BOD bagi sesuatu sampel air, semakin banyak mikroorganisma yang berada di dalam sampel air itu. Tahap pencemaran air bagi sesuatu sampel air boleh ditentukan dengan mengukur masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur setelah dicampurkan dengan sampel air tersebut. Apabila larutan metilina biru dimasukkan ke dalam sesuatu sampel air yang tercemar yang mengandungi kandungan oksigen terlarut yang rendah, warna biru larutan metilina biru akan luntur dengan cepat. Semakin tinggi tahap pencemaran air, semakin singkat masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur. Nanti insyaAllah kalau dah masuk sekolah nanti, kita akan cubalah buat eksperimen untuk mengukur tahap pencemaran air ini. Seterusnya ialah bagaimanakah cara ataupun kaedah pembersihan air yang tercemar dengan penggunaan teknologi hijau. Penggunaan berbola lumpur mikroorganisma efektif adalah merupakan satu usaha yang digunakan untuk pembersihan air yang tercemar dengan penggunaan teknologi hijau, merupakan satu proses yang berterusan di Malaysia. Antara kaedah teknologi hijau yang digunakan untuk merawat air sungai tercemar di Malaysia adalah penggunaan berbola lumpur mikroorganisma efektif. Apa dia mikroorganisma efektif? Ada 3 jenis mikroorganisma efektif. Yang pertama adalah bakteria asilaktik seperti Lactobacillus casei. Yang kedua adalah bakteria fotosintetik seperti Rhodopseudomonas palustris. Dan yang ketiga adalah yeast. Ini adalah merupakan 3 contoh mikroorganisma efektif. Apa guna mikroorganisma efektif ini? Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, bakteria asid laktik seperti Lactobacillus casei digunakan untuk merawat sisa kumbahan, menyingkirkan bau busuk air, merencatkan pertumbuhan mikroorganisma berbahaya dan memudahkan perebutan bahan organik. Jadi kita gunakan bakteria ini untuk merawat sisa kumbahan. Jenis yang kedua adalah bakteria fotosintetik yang menggunakan bahan organik untuk mensintesis bahan yang berguna seperti asid amino dan gula untuk pemakanan haiwan dan tumbuhan
akuatik. Dan yang ketiga adalah yeast, di mana yeast menghasilkan bahan keperluan bagi pertumbuhan-tumbuhan hijau. Okey, itu sahaja untuk tajuk 3.2 dan kita akan terus sambung ke tajuk yang ketiga dalam bab 3 iaitu 3.3 pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Yang pertama adalah teknologi emisi negatif. Apakah teknologi emisi negatif? Teknologi emisi negatif adalah merupakan teknologi yang menyingkirkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera. So, bagaimana kita nak singkirkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera? Okey, salah satu caranya adalah dengan penggunaan mikroalga. Okey, mikroalga ini adalah merupakan mikroalga marine, iaitu alga mikroskopik yang tumbuh dan hidup dan membiak dengan banyak dalam air laut. Okay, jadi PBB atau Pertumbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengambil peranan untuk menangani isu alam sekitar pada peringkat global. Jadi PBB dia akan memainkan peranan secara efektif untuk menangani isu alam sekitar pada peringkat global, di mana PBB akan bekerjasama dengan seluruh negara di dunia ini untuk menangani isu alam sekitar global. Okey, bagaimana cara ataupun langkah-langkah yang diambil oleh PBB untuk menyelesaikan masalah isu alam sekitar ini? Okay, yang pertama, mencari penyelesaian untuk menangani isu perubahan iklim secara global melalui anjuran persidangan dan perjanjian antarabangsa yang ditandatangani oleh masyarakat global. Okey, yang kedua adalah menjamin bekalan air bersih yang mencukupi. Yang ketiga adalah melindungi lapisan ozon dengan mengharamkan penggunaan klorofluorokarbon yang menyebabkan penipisan lapisan ozon. Dan yang keempat adalah mengharamkan penggunaan bahan kimia toksik seperti pestisid DDT. Okey, ini adalah merupakan antara langkah-langkah yang telah diambil oleh PBB untuk menangani masalah alam sekitar secara global. Okey, ini antara perjanjian dan persidangan antarabangsa yang dianjurkan oleh PBB untuk menggalakkan kerjasama dan usaha bersama negara-negara di seluruh dunia. Okay, yang pertama adalah persidangan Rio Conference atau United Nations Conference on Environment and Development pada tahun 1992 untuk menangani isu alam sekitar secara global. Okay, yang kedua, Protokol Kyoto pada tahun 1997 iaitu untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Okay, dan yang ketiga adalah Perjanjian Paris pada tahun 2016 untuk mengurangkan kandungan dan pembebasan gas rumah hijau dan menghadkan kenaikan suhu global sebanyak 1.5 darjah Celsius. Okey, so kita dah habis bab 3. Itu sahaja untuk bab 3. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.